ارحم رب بروحنا يا ربنا. يا بدرات من حاز كل كمالي، هذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدرات من حاز كل كمالي، هذا يعبر عن علاك مقالي. مع السلامة في أماني شيخنا، الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا، الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. مع السلامة في أماني شيخنا، الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا، الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي والتبسم، dan Nabi tabasam witabasam, dan Nabi tabasam. Allahumma salli alaihi. Qalbi al-mutayyam kullama salla alaika wa sallama, zaqa sa'adata mukhraman ya sayyidi ya Muhammad. Sallu alaihi syafi'il ummah, bizikrir rasul tushhadul himmah. Ya Rabbi bijahin nabi azihil ummah, ya Rabbi bijahin nabi azihil ummah. Qamarun, qamarun, qamarun zidna nabi, qamarun wajami, 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 wajami zidna nabi wajami. Muhammad nabina binuru hadina, min Makkah habibi nur sato al-Madina. من صلى الصلاة اتحلى
بصفاته يا بيختلف دلو ماش يشفاله في مماته صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita pada hari ini menyaksikan live daripada Madrasah Darul Mumtaz berkenaan tentang satu hari satu hadis dalam program Salam Duha Darul Mumtaz. InsyaAllah tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan berkongsi tentang golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tiada naungannya kecuali naungannya. Maksudnya ini adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 7 golongan itu adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya terikat dengan masjid biar ia keluar meninggalkannya hingga ia kembali. 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, kedua-duanya berkumpul kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingati Allah saat menyendiri, lalu kedua-dua matanya berlinang. Lelaki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk melakukan kejahatan, melakukan maksiat, lalu ia berkata, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala, aku takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, setiap manusia akan dibangkitkan dan melalui kesusahan dan kepayahan pada mahsyar, seperti mana yang digambarkan ketika kita berada di padang mahsyar nanti. Semua manusia akan dibangkitkan dengan pelbagai rupa, antaranya jalan mengesot, jalan secara kaki, kepala ke bawah, kaki ke atas dan sebagainya, kecuali orang-orang yang mendapat perlindungan daripada Allah di padang mahsyar. Ini antara 7 golongan tadi. InsyaAllah sama-sama kita rungkaikan antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud naungan ini adalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dipilih olehnya. Yang pertama iaitu pemimpin yang adil. Apa yang dikatakan pemimpin yang adil ni tuan-tuan dan puan-puan? Pemimpin yang adil ini merupakan ketua. Yang ini tak kira lah sama ada ketua kampung, ketua keluarga, ketua kampung, ketua negeri, ketua daerah, ketua mukim, ketua negara dan sebagainya. Jadi pimpinan yang adil ni terletak kepada diri seseorang itu, seorang ketua tu. Jadi jika kita ingin menjadi seorang ketua, jadi kita kena ingat yang ketua ini merupakan tanggungjawab, mempunyai tanggungjawab yang besar, amanat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah ketua keluarga sekalipun mempunyai amanat yang besar kepada Allah taala, yang mana kita akan diperjawabkan di akhirat nanti. Bagaimana pemimpin yang adil tuan-tuan? Bagaimana cara kita mengadili sesuatu keluarga, sesuatu negeri, sebuah keluarga dan sebagainya. Cara pimpinan kita, bagaimana kita memimpin sebuah kelompok itu. Jadi golongan inilah yang akan dinaungi oleh Allah. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin
Macam mana kita nak memimpin secara ke arah keadilan, memimpin dengan adil, memimpin supaya tumpuk pimpinan di bawah kita itu mendapat sama rata, sama adil dan sebagainya. Dan yang kedua tuan-tuan, iaitu pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang kita dah tengok banyak sangat pertubuhan mahat-mahat tahfiz, sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz tumbuh ibarat seperti cendawan yang tumbuh, yang mana melahirkan pemuda-pemuda yang kuat beribadat kepada Allah, melahirkan golongan-golongan yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang ketiga, iaitu orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, maksud orang yang hatinya sentiasa tertambat dengan masjid ini adalah pemuda yang mana hatinya sentiasa dengan masjid. Subuh dia teringat dengan masjid, dia pergi ke masjid berjemaah, zuhur dia pergi ke masjid berjemaah, asar, maghrib dan isyak secara berjemaah. Tapi kita ni tuan-tuan, dalam setahun tu 3 kali ya tuan-tuan, iaitu sembahyang Jumaat, sembahyang raya dan sembahyang Aidiladha. 3 kali saja kita teringat dengan masjid. Dan selebihnya wallahu alam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, orang yang hatinya tertambat dengan masjid ini adalah yang mana bila seseorang itu dia ziarah ke tempat lain ataupun berkunjung di tempat lain ataupun merantau di tempat lain, hatinya akan sentiasa tertambat dengan masjid. Yang ini hatinya sentiasa teringat dengan masjid, nak mengibarahkan masjid walaupun bukan di qaryahnya sendiri. Jadi antara itulah golongan orang yang akan dinaungi, yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat iaitu dua orang yang saling menyintai kerana Allah, kedua-duanya berkumpul dan berpisah kerana kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tuan-tuan, orang yang saling menyintai kerana Allah ni bertemu dan berpisah kerana Allah ni boleh kita ibaratkan seperti seseorang yang melahirkan cintanya, zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat contoh, bertemu mereka di satu majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis qasidah, majlis burdah dan sebagainya. Bertemunya mereka kerana Allah dan berpisahnya mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah gambaran antara dua orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang kelima, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, orang yang mengingati Allah ketika bersendirian lalu bergenang air matanya. Ini mudah tuan-tuan untuk kita fahami, iaitu golongan yang mana orang yang bertahajud. Kita ambil contoh bertahajud, bangun malam. Kadang-kadang tuan-tuan kita mungkin pernah merasai yang mana bila kita tidur, sama ada tidur lewat malam ataupun kita tidur awal, tiba-tiba kita terjaga. Itu kerana Allah nak jentik hati kita, nak kejutkan kita supaya kita bermuhasabah diri, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika berlaku sedemikian pada diri kita, maka bangunlah dan bertahajud. Kita mohon ampun kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berlinangnya air mata kita itu menjadikan kita hidup bahagia di syurga nanti. Seperti mana yang digambarkan suatu hari, suatu ketika daripada mahsyar nanti, baginda Nabi SAW akan berjalan bersama dengan umat-umatnya yang dipilih olehnya. Tiba-tiba mereka mendengar satu ngauman yang sangat dahsyat. Ngauman ini dikatakan 7,000 tahun perjalanan. Tuan-tuan, 7,000 tahun perjalanan tu kita dah dengar bingit telinga tuan-tuan. Jadi bagaimana jika ngauman itu semakin dekat. Yang dikatakan ngauman ini adalah ngauman api neraka tuan-tuan. Suatu masa tu api neraka makin dekat. Lalu baginda Nabi SAW berkata, wahai api, kau redakanlah kepanasanmu, kau pergi kau dari sini, jangan ganggu umatku. Lalu bahasa Kedah kita nak kata kat sini, api ni degil, ketekak. Dia mai juga, dia marah juga ke depan. Lalu datanglah Malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah,
ambillah segelas air ini dan jiruskan kepada api neraka ni. Lalu baginda Nabi SAW mengambil air ini dan jirus kepada air tersebut. Lalu air itu terus terpadam. Lalu baginda Nabi SAW bertanya kepada Malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah air ini, Malaikat Jibril?" Lalu dijawab oleh Malaikat Jibril, "Ini merupakan air mata umatmu sewaktu mereka bertahajud kepada Allah. Mereka melinangkan air mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala." InsyaAllah tuan-tuan, air mata yang tanpa dibuat-buat, air mata yang menitis kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat memadamkan api neraka untuk menjilat tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini merupakan orang kata soalan bonus untuk kita di pada mahsyar nanti. Seterusnya yang ke-6 seterusnya yang ke-6 iaitu lelaki yang diajak oleh wanita kaya dan cantik melakukan kejahatan, lalu enggan dan berkata, "Aku takut kepada Allah." Satu kisah, seorang wanita ni dia ada bodyguard. Seorang wanita ni dia ada bodyguard. Lalu wanita ni dia suka dengan bodyguard ni. Lalu dia ajak bodyguard ni untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan maksiat. Sebaliknya bodyguard ni merupakan orang yang ada ketakutan dan kecintaan dia kepada Allah. Lalu bodyguard ni pun kata kepada wanita ni, "Aku boleh ikut turutan kau, tapi cuba lihat di sekeliling, adakah semua orang ada tidur?" Lalu wanita ni pun tengok sekeliling, cek sekeliling dan bagi tahu kat lelaki ni dah semua dah tidur. Jadi tuan-tuan perempuan, apa yang dikata lelaki ni, kalau kau yakin semua dah tidur, aku nak tanya kau satu soalan. Adakah Allah itu tidur? Lalu tertunduk wanita ni dan lelaki ni terus berkata, "Aku enggan melakukan apa yang disuruh oleh kamu. Aku enggan melakukan apa yang disuruh oleh kamu. Dan aku takut akan siksaan Allah yang amat pedih, yang sangat-sangat pedih." Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan apa yang perkongsian yang saya sampaikan ini dapat sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah ini. Seterusnya yang terakhir iaitu seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini mudah lagi tuan-tuan untuk kita faham, iaitu bersedekah. Bersedekah ni banyak ganjaran dia tuan-tuan. Bersedekah ni banyak ganjaran dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya bila orang bersedekah ni, kita akan dapat pahala berganda-ganda. Jangan kita jadi seperti satu kisah ni, seorang pemuda ni pergi ke masjid, orang kaya pergi ke masjid, tengah orang ramai ni tuan-tuan duk dengar kuliah, lalu dia bagi salam, "Assalamualaikum." Lalu semua orang jawablah, "Waalaikumsalam." Lalu dia kata, "Ni aku ada pegang duit 100 ni, aku nak bubuh dengan tabung." Macam mana tuan-tuan? Jadi benda perkara macam tu tak perlu ada pada diri kita, kerana itu menunjukkan akhlak kita yang tidak baik. Maksudnya di sini adalah menyembunyikan tangan kanan supaya tangan kiri kita tidak tahu. Ni maksudnya kita sembunyikan perbuatan baik kita sembunyikan sedekah kita supaya orang lain tidak mengetahui. Boleh saya ambil satu contoh tentang murabi kita yang kita orang kata apa sedia maklum, kita kenal Ustaz Abid Liu. Bagi saya Ustaz Abid Liu bukan nak menunjuk tentang sumbangan yang diberikan. Ustaz Abid Liu ni hanya sekadar orang kata apa, sumbangan yang diberikan oleh orang ramai ni, sumbangan yang diberikan oleh orang ramai, dia nak bagi tahu ke orang ramai yang kata sumbangan yang diberikan ni aku telah infakkan kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab itulah dia buat rakaman, dia pergi ke sebuah rumah, pergi ke sebuah kedai dan sebagainya untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita berusaha untuk menjadi orang yang mendapat naungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Antara orang yang mendapat naungan dan perlindungan daripada mahsyar ialah mereka yang saling mencintai sesama mereka semasa di dunia kerana Allah. Semoga kita menjadi salah seorang yang mendapat naungan
di hari kiamat nanti, kerana saling cinta mencintai semua Muslim semata-mata kerana Allah semasa kita hidup di dunia ini. Jadi tuan-tuan, antara 7 golongan ni kita ibaratkan seperti kertas periksa tuan-tuan. Yang mana kita dah dapat dah soalan dan kita dah dapat dah jawapan. Maksudnya kita dah dapat dah jawapan bocor. Kita dah dapat dah jawapan bocor. Jadi tuan-tuan, apa salahnya kita manfaatkan daripada diri kita. Kita ingatkan pada diri kita, oh senangnya nak jadi 7 golongan ni. Memang mulut kata senang, tapi perbuatan kita belum tentu lagi dapat kita melakukannya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa perkongsian yang saya sampaikan pada hari ini, pada pagi ini, dapat sama-sama kita manfaatkan pada diri kita dan juga pada orang lain. Jadi saya harap pada semua ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang sedang mengikuti rancangan live pada pagi ini, iaitu Salat Duha, sama-samalah kita kongsi dan share video ini. Bukan nak minta publicity ataupun bukan nak minta like dan sebagainya. Ini merupakan salah satu dakwah kita supaya kita berkongsi dengan orang ramai, supaya kita dapat sama-sama dapat memanfaatkan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk berlandaskan pada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim zurriyyatina minal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian sahaja daripada saya. Mudah-mudahan perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.